Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak yang dikasihi, semoga kamu sentiasa di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baiklah, semoga kita terus bersemangat untuk belajar walaupun dalam situasi yang berbeza, iaitu pembelajaran dari rumah. Pada hari ini, kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5 dalam bidang ibadah dengan tajuk Tayamum bahagian 1. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita lihat apakah objektif pembelajaran yang ingin dicapai pada akhir pembelajaran kita. Yang pertama, menerangkan pengertian tayamum dengan betul. Yang kedua, menerangkan 3 sebab-sebab yang mengharuskan tayamum dengan tepat. Dan yang ketiga, menjelaskan rukun dan sunat tayamum dengan tepat. Marilah sama-sama kita saksikan video ini. Begitulah tadi lakonan oleh adik Ayuni dan Anik. Baik, video lakonan tadi menceritakan tentang keadaan di mana tiada air ketika hendak berwuduk. Apa yang patut kita buat dan apa itu tayamum? Apa itu tayamum? Okey, baik, kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 103 di mana pengertian tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Baik, itu adalah maksud bagi tayamum. Seterusnya kita lihat pula dalil yang berkaitan dengan tayamum di mana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Surah Al-Maidah ayat 6. Maksudnya, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih. Sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Yang pertama, ketiadaan air. Di mana apabila kita hendak berwuduk, tiba-tiba tiada air. Kita dah cari di sekeliling rumah kita, di kawasan tempat tinggal kita pun tiada air, maka diharuskan bertayamum. Sebab yang kedua iaitu sakit.
di mana anggota badan kita cedera ataupun terluka yang menyebabkan tidak boleh terkena air dan boleh memudaratkan lagi anggota badan kita apabila terkena air, maka diharuskan bertayamum. Seterusnya yang ketiga, air mencukupi untuk keperluan makan dan minum sahaja. Maksudnya di sini ialah air yang ada hanya untuk penyediaan keperluan makan dan minum sahaja. Sekiranya tiada air untuk menyediakan makanan, boleh menyebabkan kita kelaparan ataupun kehausan, maka kita diharuskan untuk bertayamum. Yang keempat, cuaca yang terlalu sejuk. Apabila kita mengalami cuaca yang terlalu sejuk yang menyebabkan apabila kita menggunakan air boleh memudaratkan badan dan kesihatan kita, maka kita diharuskan bertayamum. Perkara ini selalunya berlaku di negara-negara yang beriklim sejuk. Baik, yang terakhir, yang kelima ialah terhalang daripada mendapatkan air. Di mana maksudnya di sini ialah apabila kita menghadapi halangan untuk mendapatkan air. Contoh, apabila di hadapan kita ada binatang buas ataupun tanah runtuh menyebabkan kita sukar untuk mendapatkan air. Jadi, maka kita diharuskan bertayamum. Baik, seterusnya apakah anggota tayamum? Anggota tayamum ada dua sahaja, iaitu muka dan juga tangan. Perkara sunat dalam tayamum, kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 104. Di mana yang pertama membaca basmalah. Apa yang dimaksudkan dengan membaca basmalah? Iaitu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya menghadap kiblat. Adalah sunat bagi kita apabila hendak bertayamum, kita menghadap ke arah kiblat. Seterusnya yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Bagaimanakah kita hendak menipiskan debu pada tapak tangan? Kamu boleh lihat contoh dalam gambar bagaimana cara menipiskan debu tanah pada kedua-dua tapak tangan. Yang keempat, menyapu muka dari atas ke bawah. Seperti kita mengambil wuduk, kita menyapu muka kita daripada atas ke bawah, begitupun juga dengan tayamum. Seterusnya yang kelima, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Maksud merenggangkan. Ketika tayamum, kita disunatkan merenggangkan jari-jari kita ketika menepuk debu tanah. Tujuannya ialah untuk meratakan debu-debu tanah itu ke seluruh tapak tangan kita. Seterusnya, yang keenam, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Di mana seperti kita berwuduk juga, mendahulukan tangan kanan barulah tangan kiri. Seterusnya yang terakhir iaitu membaca doa wuduk. Kenapa kita membaca doa wuduk? Tidak membaca doa tayamum. Sebabnya tayamum itu kita menggantikan wuduk. Jadi kita disunatkan membaca doa selepas wuduk, iaitu bacaannya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin.
Seterusnya kita lihat rukun tayamum. Kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 104. Okey, rukun tayamum ada 4, iaitu yang pertama niat. Okey, niat tayamum ialah nawaitu tayammuma listibahati fardhis solati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Rukun yang kedua, menyapu seluruh wajah dengan debu. Baik, kita perlu memastikan bahawa seluruh wajah kita terkena dengan debu tanah yang suci. Baik, rukun yang ketiga, menyapu tangan hingga ke siku dengan debu. Dan rukun yang keempat iaitu tertib. Di mana maksud tertib di sini ialah kita melakukan perkara rukun mengikut urutan-urutan yang betul. Begitulah tadi selesai sudah tajuk tayamum bahagian 1 yang kita telah pelajari yang berkaitan dengan pengertian tayamum, rukun-rukun tayamum, perkara-perkara sunat dalam tayamum dan juga sebab-sebab yang mengharuskan kita bertayamum. Okey, kita teruskan dengan tugasan kita yang pertama. Okey, berdasarkan kepada modul yang telah kamu terima, kamu boleh lihat tajuk tayamum. Okey, jawab soalan-soalan berikut. Apakah maksud tayamum? Kedua, tuliskan lafaz niat tayamum beserta maksudnya. Yang ketiga, bahan apakah yang digunakan untuk bertayamum? Yang keempat, anggota badan yang disapu debu ketika bertayamum. Dan apakah tujuan dan hikmah pensyariatan bertayamum? Baik, tujuan dan hikmah pensyariatan bertayamum ni, kenapa tayamum ni diharuskan kepada umat Islam? Okay, yang pertama, untuk memastikan umat Islam tak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadah dengan sengaja dan juga memberikan kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk. Okay, seterusnya kita lihat rukun-rukun tayamum. Okay, rukun-rukun tayamum kamu boleh rujuk dalam slide yang saya berikan ini dan juga boleh rujuk dalam buku teks. Baik, kedua-dua modul ini kamu boleh tampal dalam buku Ulum Syar'iah. Seterusnya tugasan tayamum yang kedua. Okey, kamu dikehendaki membuat peta minda mengikut kreativiti sendiri. Tajuknya ialah sebab yang mengharuskan tayamum dan juga perkara sunat dalam tayamum. Kamu buat peta minda mengikut kreativiti sendiri di kedua-dua tajuk yang diberikan ini dan buat dalam buku tulis ulum. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada kamu semua. Laksanakan tugasan yang diberikan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Jadi, saya akhiri pembelajaran kita dengan serangkap pantun. Sungai Perak air mengalir, tempat memancing anak teruna. Tayamum diguna pengganti air, ibadah dijaga, amanah terpelihara. Sekian, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.